patut untuk nak menyelamatkan Islam. Tak ada. Sepanjang mereka jadi pemimpin, tak ada. Bahkan mereka jadi kerajaan negeri Kelantan pun undang-undang masih lagi bertebaran. Tak tahu apa benda. Sebab itu Nick Elin boleh mencabar enakmen jenayah syariah di negeri Kelantan. Itu menjadi persoalan saya. Kenapa enakmen undang-undang syariah tidak dicabar di Pulau Pinang? Kenapa? Sepatutnya Pulau Pinang itu menjadi tumpuan untuk kita mencabar enakmen jenayah syariah. Kenapa hanya pilih di Kelantan? Sebab Kelantan masih longgar, masih lemah undang-undang Islam. Kita bercakap tentang Islam. Kita cakap nak jaga agama. Kita cakap nak jaga bangsa. Kita cakap kita ini memerintah kerana Allah, kerana Nabi. Tapi dalam masa yang sama, kita tak buat apa yang dituntut oleh agama. Kita tak pertahankan undang-undang kita. Sebab tu kita jadi kerajaan. Bahkan bila berlaku, kita salahkan orang lain yang tidak ada bersangkut paut pun dengan kita. Dan kalau kita tengok balik, kenapa Mahkamah Persekutuan membenarkan cabaran ini? Ketika itu siapa jadi kerajaan? Pimpinan PAS Kak Yani. Pimpinan PAS jadi kerajaan ketika itu. Dan Mahkamah Persekutuan membenarkan cabaran ini. Itulah walaun. Kamu pilih pemimpin untuk jaga agama, pemimpin kamu tak jaga agama pun. Sekarang ini, apabila Nick Elin mencabar undang-undang ini, maka mula buka mata, mula bakal tengok, tersedar daripada lena. Undang-undang di Kelantan rupanya tak kuat. Jadi oleh kerana kita tak nak malu, kita tak nak mengaku salah kita ini, kita tak malu untuk mengaku kelemahan kita, jom kita himpunkan walaun-walaun untuk menutup kelemahan kita di Terengganu. Jadi walaun pun pergilah. Jual t-shirt laku RM25, RM30 laku. Sekadar untuk jual t-shirt untuk menutup kemaluan mereka. Terima kasih Kak Yani untuk wayang yang pertama. Aku nak bagi contoh beza kerajaan perpaduan dengan kerajaan PN. Abang Wan, saya nak selit sikit apa yang disampaikan tadi. Kita kena tahu bahawa permohonan Nick Elin ni hanya sekadar memohon pengesahan daripada Mahkamah Persekutuan sama ada Dewan Undangan Negeri Kelantan ada bidang kuasa meluluskan undang-undang jenayah dan adakah Mahkamah Syariah boleh membicarakan kes-kes jenayah yang juga dibicarakan di Mahkamah Sivil. Sebab ada pertindihan di situ, betul. Dakwaan yang mengatakan jika kalah, maknanya jika Nick Elin ni menang, kes ini akan beri kesan kepada undang-undang Islam yang menjejaskan enakmen syariah di negeri lain adalah satu kenyataan yang menggelirukan kerana 20 pertuduhan yang dicabar itu tak wujud dalam enakmen syariah di negeri lain. Sebab itu dia cabar Kelantan saja. Hanya Kelantan saja yang memasukkan kesalahan-kesalahan tersebut dalam enakmen jenayah syariah 2019 negeri Kelantan. Dan ia bertindih dengan Mahkamah Sivil. Maknanya dia bercanggah dengan Mahkamah Sivil. Kes jenayah yang membicarakan kes ini juga dibicarakan ke Mahkamah Sivil. Maknanya di sini orang yang sama. Contoh Ari ni contoh dia buat apa dia buat gangguan seksual lah. Contoh. Lepas tu teruk sangat weh. Hang buat yang lain dah. Berilah contoh lain. Section 31. Dia boleh dibicarakan di bawah Mahkamah Sivil dan dalam masa yang sama dia boleh dikenakan sekali lagi di bawah Mahkamah Syariah. Jadi dua kali pertuduhan. Jadi itulah. Di manakah maknanya di sini seorang individu yang macam Ari lah tadi di bawah Section 31 gangguan seksual, dia boleh kena 2 kali pertuduhan. Jadi dah pertuduhan di Mahkamah Sivil dah kena, takkanlah pertuduhan di Mahkamah Syariah kena lagi sekali. Nayalah orang kan, takkanlah 2 kali dibicarakan. Begitulah. Okey, Abang Wan tadi. Okey, dia ada beza lah macam Mohsin sebut lah. Bila orang dah cabar kita punya undang-undang syariah, kita boleh mana ada kelompongan. Sebab itu orang boleh masuk cabar.
Sepatutnya bila ada orang mencabar, kita akan baiki kelompongan itu. Bukan kita pergi marah orang yang mendedahkan kelompongan itu. Contoh kerajaan perpaduan buat apa? Dalam isu kalimah Allah, betul tak? Isu kalimah Allah. Mahkamah membenarkan yang mohon tu lah. Dan kerajaan perpaduan tengok apa? Oh, orang ni menang sebab apa? Ada kelompongan. Apa kelompongan dia? Bermakna arahan daripada kabinet dengan keliling yang dikeluarkan tu tak selari. Sebab itu dia menang. Apa kita buat? Kita tak rayu kes. Kita tak rayu pun kes. Yang jadi PAS marah kenapa tak rayu. Pasal kita tahu, kalau rayu pun akan kalah. Sebab terang-terang bercanggah. Di situ hakim buat keputusan bercanggah. Perkeliling yang dikeluarkan itu bercanggah dengan kabinet. Apa yang kerajaan kita buat? Kerajaan kita buat, jangan rayu tetapi apa? Kita pindah, betulkan balik. Bawa ke Majlis Raja-Raja. Supaya benda ni tidak berulang di masa akan datang. Dan kita jadikan peristiwa tu, kelompongan itu untuk kita baiki kelemahan. Sepatutnya dalam kes Nek Elin ni, kan, kau ambil daripada isu pengajaran itu supaya kau pindah kelemahan itu. Bukannya kau pergi, cabar je menentang Islam. Sedangkan waktu kau nak sekat benda ni, waktu benda tu bermula dulu, zaman kau kerajaan, waktu itu paling mudah sekali kalau kau nak campur tangan. Tapi masa itu kau buat apa? Kau serah kat Kelantan bulat-bulat. Kau tak nak selesaikan. Bila kau dah tak ada kuasa, kau serah pada kerajaan baru ni. Kemudian untuk memudahkan kau nak tudung jari. Ini agenda DAP. Dah keluarlah sekarang ni. Nek Elin adalah seorang agenda DAP. Tak ada kena-mengena pun DAP ada ke Kelantan tu? Aku nak tanya. Kuat ke DAP Kelantan tu sehingga boleh mencemarkan undang-undang di Kelantan? Sebenarnya kau yang bodoh buat undang-undang, tak nak bincang dengan orang. Kan? Bila ada kelompongan ni, orang mudah masuk. Lepas tu kau salahkan orang lain. Lepas tu kau salahkan kerajaan, PMX. Kenapa tidak bela? Padahal kau yang buat. Dia berbeza dengan kita. Kita kerajaan perpaduan dulu. Bila ada satu kes yang kita tengok ada kelompongan yang menjadikan pihak itu menang kes dalam isu kalimah Allah tu. Apa kita buat? Okey, kita jangan rayu. Tapi kita pindah balik. Betulkan balik apa yang tak betul. Bawa balik Majlis Raja-Raja. Perketatkan lagi supaya benda ni tidak berlaku di masa akan datang. Itu cara kita mentadbir. Bukan pergi marah orang. Ini nak main sentimen je sebenarnya. Sebab itulah kita tengok sekarang dalam ceramah dekat Kemaman. Dia dah main isu ni. Kita tidak bertanggungjawab. Kita tidak membela Islam. Pada taik zaman kau tu, kau buat. Rata taik kau buat. Kau nak suruh kerajaan sekarang pergi cuci. Ini perangai PAS. Sekian. Islam dalam Dewan Undangan Negeri. Betul tak, Bon? Saya tambah sikit ya. Betul lah apa yang cakap Abang Wan tadi. Saya setuju. Kalau betul-betul ada kelompongan, bermakna ini menandakan kelemahan pentadbiran itu sendiri, terutama yang mengumbal undang-undang tersebut. Kalau ada betul-betul kelemahan, apa salahnya rendahkan hati, rendahkan ego tu, buat balik kan, perbaiki balik. Supaya benda ni tak akan berulang di masa akan datang dan tak akan orang pertikai lagi. So apa salahnya? Buat balik, perbetulkan balik. Ini jangan nak menyalahkan orang kerjanya kan. Sendiri buat taik, kemudian orang lain suruh basuh kan. Memang saya dengar pun dalam room-room yang lain pun dah mula dipertikaikan benda ni. Kemudian dalam Facebook dan sebagainya, saya tengok memang isu ni sangat hangat diperdebatkan lah. Dan mula dimainkan. Satu lagi peluang untuk mereka mungkin sebabkan nak dekat yang pilihan raya ni, isu inilah yang menjadi hangat diperdebatkan, diperbualkan. Saya minta kerajaan akan lebih tegas lagi dah menangani isu ini. Saya rasa isu ini kalau dibiarkan, dia akan menjejaskan kestabilan politik dan juga kestabilan masyarakat kita itu sendiri. Kan, bagi saya isu ni tak ada kaitan, tak ada apa lagi lah. Yang kita boleh nampak sendiri. Bukan kerana apa, mereka cuma nak memainkan sentimen agama Islam. Itu saja yang mereka sanggup buat lah, yang mereka mampu buat. Tak ada isu-isu lain mereka tak sanggup dan tak mampu untuk berbuat demikian. Tak ada isu-isu lain lah yang bagi saya boleh membeli. Soalan kepada Wama Hussein lah.
Sekarang Okey, ni okey. tentang apa yang diperkatakan, disampaikan oleh Mastura tu. Yang dipersalahkan adalah Barisan Nasional. Silakan. Okey. Mastura, sepupu Mas Tari ni, dia tak percaya kepada Barisan Nasional. Dia tak percaya kepada UMNO. Dia tak percaya kepada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Tapi bab DAP, bab komunis, dia percaya pula. Dia seorang doktor falsafah yang arif berkaitan fakta-fakta, bukti-bukti. Jika benar dia mengambil fakta itu daripada buku BM Kong, sepatutnya dia sebagai penceramah ataupun dia akur kepada bukti-bukti daripada orang lain, dia kena sebut mengikut buku BM Kong. Saya membaca buku BM Kong menyatakan bahawasanya Lim Guang Eng ni sepupu kepada Lim ni. Tapi kenapa dia tidak berbuat demikian? Dia ambil dia flyers je Husin. Bukan flyers. Persoalannya Kak Yani, saya penceramah Barisan Nasional. Kenapa saya tak dapat buku itu dan saya tak gunakan modal di DAP komunis seperti yang digunakan oleh YB Mastura? Sepatutnya saya yang ucap awal. Sepatutnya saya yang menggunakan modal ini dalam TikTok. Kenapa YB Mastura pula yang tahu saya pun pelik. Saya penerangan. Kenapa buku itu dapat kepada YB Mastura, tak dapat kepada saya? Ini adalah satu temberang yang dia nak salahkan orang lain. Ini tactical pass. Dia tidak mengaku bahawasanya dia salah, tapi dia nak meletakkan kesalahan itu kepada orang lain. Sama juga dengan jenayah syariah ni. Dia tak mengaku bahawasanya pemimpin-pemimpin dia lemah, tapi dia letak kesalahan ini kepada PMX, Kerajaan Persekutuan. Bagi saya, alasan Mastura ini atau alasan yang tak masuk akal. Okey, kalau dia baca benda yang salah, dia ucap pula benda yang salah, siapa yang sebenarnya bodoh? Siapa yang bodoh? Saya baca sumber harakah. Saya tak boleh nak ambil sumber harakah itu sebagai autoriti untuk saya berbahas ataupun berdebat. Tak boleh. Mastura ambil sumber daripada BMCom, lalu dia jadi modal ceramah. Tak logik. Bagi saya dia adalah pemimpin yang tak layak dapat doktor sebenarnya ni. Doktor falsafah yang percaya kepada bukti. Tidak ada yang sahih melainkan yang sahih. Tidak ada yang betul melainkan yang betul. Tetapi dia sebagai doktor falsafah mengambil fakta yang tak betul lalu diucapkan. Bila berlaku kesalahan, dia salahkan apa yang dia baca. Bukan dia salahkan apa yang dia sebut. Yang salah sekarang ini yang kamu sebut. Orang tak petikai apa yang kamu baca. Orang petikai apa yang kamu kata. Faham Kak Yani? Kak Yani faham situ? Dia tak faham berkenaan dengan law defamation. Law defamation ni dalam undang-undang. Orang yang mengulang pernyataan fitnah itu sama bersalah seperti orang yang terbitkan pernyataan fitnah. Tak kira lah daripada sumber mana pun. Yang kau ambil, kau cedok. Walaupun dari sumber daripada Walak Untik yang pernah join PKR. Katalah ada makcik tu, dia pernah join PKR kan Hussein kan. Lepas tu sekarang ni dia dah masuk PN. Menangis-menangis dalam podcast. Dan live. Lepas tu buat tabung lawan Anwar. Terbaru ni Kak Yani, dia sapu air mata. Kak Yani, saya teringat kata-kata Piramli. Dah kamu percaya bahawasanya itu adalah bohong? Yang kamu percaya ni, kenapa? Dah kamu tahu dia penipu, kenapa kamu percaya? Dr. Mastura ni, dia tahu BM kau menipu, berbohong semua sekali. Kenapa dia sebut? Aku hairan lah dengan PAS ni. Aku hairan dengan Walaun dan pimpinan-pimpinan dia sendiri. Dalam isu ini, isu saman fitnah ini, orang tak boleh nak saman dalam otak kita yang belum kita sebut. Orang tak boleh saman apa yang kita baca.
Orang boleh saman apa yang kita kata. Cakap. Kata. Saya tak boleh nak saman Kak Yani baca harokah, tak boleh. Tapi kalau Kak Yani sebut, saya boleh saman. Dia macam ni lah. Kalau contoh, okey, saya ada buku, contoh. Saya ada buku, buku BMCOMS yang menyebut tu lah. Lepas tu saya kata, dalam BMCOMS ni, saya pelik lah. Dia menyatakan bahawa Lingkit Sia, Cimping, bersaudara, sepupu, semua. Saya tak pasti ni adalah benar atau tidak. Tapi kalau dia baca macam tu lain cerita. Ni dia sampaikan tu dengan cara yang confident. Betul. Kalau dia jadikan BMCOM itu sebagai sumber rujukan dan dia menyebut rujukan itu, tak apa. Maksudnya yang salah adalah penulis buku tu ataupun penerbit buku tu. Tapi bila dia tak mention, walaupun dia ambil pada buku itu, bagi saya tak logik, Kak. Tak logik. Tak logik. Buku Itu tu bukan berapa? buku, Hanya ada Sin. sebiji je buku tu. Kalau buku, kita boleh terima, Sin. Sebabnya apa? Buku ada pengarang, ada Betul. penerbit. Masalahnya, Sekarang okey, ini, yang dikolek Masalah di adalah sini- daripada flyers. Okey, masalah di sini pada tahun 2017